share. Sekejap. Bagi saya dulu sangat. Okay. Hai. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwan. Terima kasih kerana bersama dalam sesi FB Live kami pada hari ini. Minta maaf kerana kami bermula lambat sebab ada kesilapan teknikal sebentar tadi. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu topik yang amat menarik dan sering berlaku dalam masyarakat kita, iaitu telinga berdesing atau tinnitus. Tinnitus ni adalah, saya bagi intro sikit, adalah keadaan di mana ada persepsi bunyi tapi tanpa ada stimulus bunyi itu. Jadi macam mana sebenarnya keadaan tu? Jadi bersama-sama kita pada hari ini adalah Dr. Roslinda, iaitu pakar ENT di Avicenna Specialist Hospital. Beliau akan menerangkan dengan lebih lanjut apa sebenarnya keadaan tinnitus ini. Sebelum tu saya menjemput beliau. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat-sihat. Doktor dia, Doktor? Sihat. Sihat, alhamdulillah. Okay. Doktor dengar saya tak? Dengar, jelas. Okey, Doktor, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya mohon Doktor perkenalkan diri Doktor dan sebenarnya apa yang Doktor tengok hari-hari di klinik, Doktor. Silakan. Okey, nama saya Roslinda binti Abdul Rahman. Saya berkhidmat di Avicenna sejak daripada tahun 2016. Masa tu Avicenna masih lagi nama-lama lah di EMC, Darul Ihsan Medical Center. Okey, so boleh tunjuk slide saya ke? Okey. Okey, ini apa yang saya buat hari-hari lah ya. Semua masalah telinga. Ini gambar yang pertama ni, masalah telinga lah. Sama ada masalah dekat cuping, dekat salur telinga, masalah gegendang telinga, jangkitan telinga, jangkitan telinga luar, jangkitan telinga tengah dan juga masalah saraf di telinga lah. Lepas tu E yang pertama ialah ear. Lepas tu N, nose. Nose ni masalah-masalah hidung lah. Macam allergic rhinitis. Kalau bahasa Melayu kita panggil resdung. Ataupun jangkitan pada sinus. Ini adalah sinus lah pada muka kita. Rongga-rongga udara pada tulang muka kita. So jangkitan pada sinus tu agak kerap jugalah. Yang lain-lain yang kurang kerap tu macam ketumbuhan di dalam hidung. Itu jarang-jarang jumpa lah. Tapi ada juga. Okay, lepas tu yang huruf yang ketiga tu T, T throat. Throat tu termasuklah masalah dekat dalam mulut juga sebenarnya. Macam tonsil, masalah tonsil bengkak, masalah berdengkur, kan sakit tekak, dan juga masalah pada peti suara, larynx. Ini adalah peti suara kita lah, yang ni ada ketumbuhan peti suara. Kalau serak lebih daripada 3 minggu, kena jumpa pakar lah untuk kita tengok peti suara tu ada apa. Dan juga kita juga merawat kanser pada bahagian mulut. Pada gambar yang saya tunjuk ni, kanser pada lidah lah. Sekarang ni kalau dulu memang ENT sahaja, ear, nose and throat. Tapi sekarang kita mula merawat masalah apa-apa bengkak pada kepala dan leher lah. Contohnya macam ketumbuhan pada kelenjar air liur. Lepas tu yang lain tu macam foreign body, benda asing, sama ada di dalam telinga, dalam hidung ataupun dalam esophagus, saluran makanan, dan juga saluran pernafasan. Itu pun bawah ENT lah. Okey, jadi Doktor, berbalik kepada topik kita hari ini iaitu telinga berdesing ataupun tinnitus. Doktor boleh terangkan secara umum dan ringkas apa sebenarnya maksud tinnitus ni, Doktor? Okey, tinnitus tu apabila kita dengar bunyi dan bunyi tu tak ada. Kita seorang je dengar. So macam you cakap tadi, perception of sound without external stimulus. Maksudnya bunyi tu tidak ada. Kita seorang je dengar. Kalau bunyi tu ada, pasti orang sebelah kita dengar kan. Kita tanya dia, aku dengar tak bunyi tu? So kalau orang tu dengar, itu bukan tinnitus lah. Okey. Tapi bunyi dia ada macam-macam. Kadang-kadang pesakit kata bunyi dia macam cengkerik. Dia kata macam kita duduk dalam hutan, kita boleh dengar bunyi tu. Itu bunyi cengkerik lah. So boleh bunyi macam cengkerik, bunyi macam enjing, bunyi macam ting pun ada juga.
bunyi macam hissing, ada juga macam-macam bunyilah. Tapi bunyi tu sebenarnya tidak memberikan apa-apa diagnosis. Untuk pakai ENT kita tak boleh buat diagnosis pun based on kalau patient tu describe bunyi tu, kita masih tak boleh buat diagnosis. Kita mesti kena periksa juga, baru tahu apa dia lah penyebab dia. Dalam pengalaman doktor lah, sebenarnya tinnitus ni macam mana dia boleh terjadi? Kenapa dia boleh terjadi tinnitus ni? Doktor boleh terangkan sikit? Okey, tinnitus ni saya bahagikan kepada anatomi telinga lah ya. Kadang-kadang tinnitus tu dia boleh disebabkan oleh masalah pada telinga luar lah, dekat salur telinga ni. Kan? Kalau ada bengkak ke, ada benda asing ke, masuk air ke, boleh menyebabkan tinnitus. Masalah pada telinga tengah. Telinga tengah tu di antara gegendang dengan telinga dalam. Ini adalah telinga tengah. Dekat telinga tengah ni ada gegendang dan ada 3 tulang kecil lah. Dekat dalam ni selain daripada tulang tu ada udara je. Lepas tu rongga udara ni dia bersama dengan hidung melalui tube ni. Tube ni nama dia eustachian tube lah, ataupun pharyngotympanic tube. Kalau ada masalah dekat sini pun berdengung juga. Contohnya macam kalau sesema ataupun resdung sampai tube buka pun boleh rasa berdesing juga. Lepas tu yang dalam lagi, telinga dalam, itu ni koklea lah. Kalau ingat masa SPM dulu kita ada belajar kan koklea. Koklea ni bahagian saraf lah. Yang ni kita memang tak boleh nampak. Tapi kita boleh buat ujian lain lah untuk mengetahui masalah tu daripada sini atau tidak. Lepas koklea ada saraf. Lepas saraf ni akan pergi ke otak lah. Jadi masalah tinnitus tu boleh berlaku sama ada di telinga luar, telinga dalam, ataupun telinga luar, telinga tengah atau telinga dalam. Ada juga kadang-kadang berlaku sebab sendi mengunyah. Sendi mengunyah ni temporomandibular joint pun ada juga. Tapi itu jarang-jarang lah. Okay, saya terangkan dengan lebih detail. Ini kalau masalah dekat salur telinga lah, telinga luar, external ear. Kalau contohnya yang ini agak kerap lah. Yang agak kerap saya jumpa ialah infected cerumen, infected wax. So yang ni biasanya bila kita cuci, kita terus rasa okey. Bunyi berdesing tu akan terus hilang. Yang kedua ada fungus. Yang ni pun agak kerap juga. Ni fungus lah, fungus dalam telinga. Kadang patient terkejut bila saya kata, telinga you ada fungus. Yang terkejut, boleh ada kulat dalam telinga? Boleh. Boleh ada kulat dalam telinga. Tak semestinya orang tu ada kencing manis atau tidak. Orang yang sihat pun boleh ada. Yang ketiga, kalau tak ada fungus, tak ada wax tapi sebab bengkak. Kulit dekat saluran telinga ni, kalau dia bengkak macam ni, pun boleh menyebabkan kita rasa berdengung. Masalah dekat telinga tengah, boleh jadi disebabkan oleh gegendang telinga yang koyak. Yang ni koyak sebab injury ni. Ada patient yang jumpa saya, dia korek telinga pakai cotton bud dan dia tercucuk. Tercucuk gegendang boleh koyak lah. Sebab gegendang ni nipis je. Lepas tu jangkitan telinga dekat tengah, biasanya disebabkan oleh sesema yang lama. Kuman tu pergi ke telinga tengah melalui tube tadilah. Menyebabkan ada nanah. Yang macam ni akan berdengung dan sangat kurang pendengaran. Keadaan yang seterusnya, yang ni jarang lah. Saya tak pernah jumpa lagi dekat Avicenna. Itu ketumbuhan di telinga tengah. Ini ketumbuhan salur darah. Glomus tympanicum nama dia. Dia warna merah macam ni sebab dia berpunca dari salur darah. Dan bunyi tinnitus dia lain sikit. Dia bunyi macam denyut nadi. Sebab dia darah, denyut nadi. Ya, sebab dia dari salur darah. So dia ikut jantung lah. Yang bahagian yang ketiga iaitu telinga dalam. Telinga dalam ni inilah koklea. So injury dekat koklea boleh berlaku disebabkan oleh jangkitan kuman. Kita panggil labyrinthitis. Ataupun disebabkan oleh umur penuaan. Bila tua-tua umur 60 ke atas, kita akan mula kurang pendengaran. Itu kita panggil sebab umur lah. Because of aging kita panggil presbycusis. Bila ada kurang pendengaran, otomatik akan ada tinnitus. Masalah lain ialah pendedahan kepada bunyi bising yang terlalu lama. Contoh bunyi bising tu, bising yang sangatlah yang kita rasa telinga kita tak selesa, itu maksudnya paras bunyi itu tidak selamat untuk kita. Contohnya dekat lapangan terbang. Orang yang kerja kat kawasan macam tu,
kilang-kilang yang bunyi menghasilkan bunyi lebih daripada 80 desibel, dia kena pakai headphone lah untuk mengurangkan bunyi. Untuk mengurangkan exposure terhadap bunyi bising. Sebab nanti hair cell dalam koklia ni ada beribu-ribu hair cells. Hair cell tu rosak bila exposure terhadap bunyi yang kuat. Bila rosak dia akan menyebabkan tinnitus lah. Ini keadaan yang ketiga, ketumbuhan di dalam pada saraf telinga sebenarnya, saraf telinga yang ni, tapi dia boleh extend sampai ke tangkai otak. Oh, okey. Ini memang tak nampak. Kita tengok, kita tak boleh nampak. Cuma kita akan buat ujian pendengaran. Kalau ujian pendengaran ada kurang dengar, sebelah sahaja, bukan dua-dua, sebelah telinga, perlu buat embasan magnetic resonance imaging lah. MRI lah. Tahu sama ada pertumbuhan ni atau tidak. Itulah seberingkas lah macam mana tinnitus boleh berlaku mengikut setiap kawasan telinga tu. So setiap kawasan telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam tu, so di simptom dia berbeza doktor ya? Ya. Simptom dia berbeza. Kalau telinga luar tu dia boleh rasa sakit lah. Okey, macam mana simptom-simptom dia doktor? Selalunya patient ataupun pesakit tu datang dengan simptom yang macam mana? Sebab mereka ingatkan telinga berdesing tu kan selalunya kalau mereka dah biasa, ingat telinga berdesing tu sama je, diingatkan macam benda tu perkara biasa. Jadi apa sebenarnya simptom yang alarming simptom yang buatkan diorang kena datang jumpa doktor? Okey. Tinnitus ni kadang-kadang agak normal lah kalau dia berlaku sekejap-sekejap. Oh, okey. Dia ada sekejap lepas tu dia dah tak ada dah. Yang itu agak normal lah. Saya rasa itu 70% daripada normal population pernah mengalami tinnitus. Tapi dia maksudnya dia boleh on off doktor? Kalau yang macam tu biasanya tak ada apa-apa. Tapi kalau yang persistent kan sepanjang masa, pagi, petang, siang, malam ada bunyi tu, yang tu kena jumpa doktor lah. Biasanya patient akan cakap, waktu bising bunyi tu kurang. Memanglah bila bising, kita dengar bunyi lain, so bunyi tinnitus tu macam kurang, sebenarnya bunyi tu sama. Bila sunyi malam nak tidur, dia rasa bunyi tu kuat. Sebenarnya sama, tapi sebab sunyi, bunyi yang luar tu tak ada kan. Jadi kita dengar bunyi tinnitus tu kuat lah. Yang persistent kena datang lah. Kalau sakit biasanya dia, kalau sebab fungus biasanya dia datang sebab sakit. Okey. Kalau jangkitan telinga luar dia datang sebab sakit. Tapi kalau yang hilang, yang tinnitus tiba-tiba ni, ada ramai yang menunggu lama sampai sebulan baru datang. So kalau tinnitus yang tiba-tiba, dia kadang-kadang dia berkaitan dengan saraf, iaitu hilang pendengaran. Kalau yang macam ni, kita kena treat dia awal. Kita kena bagi steroid cepat. Sebab kalau dia datang selepas 1 bulan, takut dah tak ada dah tak ada outcome lah. Kalau kita bagi steroid pun tak ada merubah apa-apa. Kalau kes macam ni, datang awal. Dia tak sakit, dia bunyi bising je. Lepas tu korang dengar. Jadi tadi doktor terangkan sikitlah antara faktor risiko dia adalah tempat bekerja yang dia terdedah kepada bunyi yang kuat hari-hari, and then ada penuaan. Apa lagi faktor risiko kalau untuk kita untuk cegahlah daripada terkena penyakit tinnitus ni? Okey. Ini adalah seberingkas sikit-sikit apa yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat tinnitus lah. Contohnya macam alahan. Kenapa saya kata alahan ni salah satu daripada faktor risiko? Sebabnya bila orang tu ada alahan, dia akan gatal. Dia akan gatal dekat telinga. Kadang-kadang orang gatal dekat mata kan. Hidung, tekak. Tapi dia boleh juga gatal dekat telinga. Bila dia salah makan ataupun dia expose dekat habuk. Salah makan tu contohnya macam makan seafood ataupun makan belacan, dia akan start gatal semua. Semua tempat-tempat yang saya cakap tadi dia akan gatal. Bila gatal tu dia tak tahan, dia akan cuba korek lah. Dia akan ambil cotton bud, dia akan korek telinga sebab nak hilangkan gatal. So bila korek tu kita akan menyebabkan risiko jangkitan kuman pada telinga luar. Masalah kulit, contohnya ramai juga yang dapat dermatitis lah. Bila masalah kulit dia gatal juga. So dia akan start korek juga. Korek pun mendedahkan kepada ni kan. Lepas tu jangkitan kuman, virus ataupun bakteria, contohnya macam sesama. Bila sesama, kan jangkitan daripada hidung boleh pergi ke telinga, so menyebabkan jangkitan telinga tengah pun boleh menyebabkan tinnitus, ataupun tube yang bersambung di antara telinga dan hidung tu
Kalau kuman pergi ke situ, dia jadi bengkak pun menyebabkan kita rasa berdengung. Jadi bila kita kena sesama, ambillah ubat dengan segera. Ubat sesama tu sangat penting. Kalau kita sesama, kadang-kadang kita rasa kita boleh baik. Kan? Biasanya memanglah kita baik kan, tapi kita tak tahu adakah dia akan jadi lebih teruk. Ubat sesama tu sangat penting sebab dia boleh mengelakkan telinga kita jadi tersumbat. Masalah orang yang ada alahan resedung pun boleh dapat masalah telinga jugalah. Kadang-kadang jadi ada air, especially budak-budak. Ada air dekat telinga tengah menyebabkan dia kurang dengar lah. Okey, yang lain tu macam tadi saya dah sebutkan, kerja di tempat bising, faktor keturunan. Keturunan ni bila tua lah, lebih pada kalau normal 60 ke atas baru kita start kurang dengar, tapi kalau ada keturunan dia mungkin lebih awal. Mungkin umur 50 dah ada kurang dengar. Itu sebab keturunan lah. Okey doktor, saya ada terbaca yang mengatakan sebenarnya tinnitus ni dia banyak terjadi kepada lelaki berbanding perempuan. Kenapa tu doktor? Ada. Saya tak jumpa pula lah sebab apa, tapi kebanyakan pesakit saya memang perempuan. Perempuan, okey. Ya ke? Kebanyakan pesakit saya perempuan. Jadi alright. saya tak tahulah fakta tu betul atau tidak lah. Okey. Tapi barat dia sama je perempuan. Sama je, okey, tak ada signifikan lah. Saya tapi dari segi umur memang golongan yang berumur ataupun golongan tua memang lebih tinggi prevalence-nya untuk mendapatkan tinnitus ya. Betul. Ya. Itu yang berkaitan dengan pendengaran tu lebih kepada orang tua lah. Kalau yang lain tu macam cakitan kuman tu yang muda pun ada juga. Korek telinga, suka korek telinga, dia memang terdedah kepada risiko lah. Okey. So, okey, betul. Jadi tadi doktor dah terangkan sedikit tentang faktor risiko. Jadi kalau kita biarkan keadaan tinnitus ni berlanjutan, apa komplikasinya doktor kalau kita tak merawat keadaan ni? Okey. Tertinggal satu slide. Okey, tak apa. Macam mana doktor boleh terangkan dengan terperinci penjagaan telinga yang betul? Kalau kita tak boleh korek telinga tu macam mana? Okey. Kalau telinga kita ni sebenarnya Tuhan buat, dia memang self-cleansing. So wax tu kita tak perlu nak cuci, tak perlu nak risau nanti wax tu penuh. Sebab memang Tuhan buat dia keluar sendiri. Kita cuma cuci yang kat luar tu saja. Okey. Kalau kita korek, telinga tu pun Tuhan buat ada fungsi dia untuk melembabkan telinga kita dan juga dia untuk mengelakkan daripada jangkitan. Kalau telinga tu terlalu bersih, tak ada wax, dia akan lebih gatal dan lebih berisiko untuk terkena jangkitan fungus ataupun bakteria, dua-dua pun sama. Okey. Lepas tu kita kena elakkan telinga daripada dimasuki air lah. Saya ada pesakit yang memang memasukkan air ke dalam telinga. Itu sebab dia rasa seronok ke ataupun habit ke macam mana tu doktor? Ada seorang tu kanak-kanak. Okay. Tak tahulah kenapa, mungkin dia main-main. Ada seorang tu dewasa, dia ingat mandi wajib kena masukkan air dalam telinga. Okay. So sebenarnya tak perlu. So kalau gatal sangat telinga, kita gosok je dekat anak telinga. Kalau tak hilang juga, boleh makan ubat alahan lah. Kalau ada jumpa doktor, kita kadang-kadang bagi ear drop ataupun ubat sapu lah yang ada steroid untuk kurangkan gatal. Tapi memang kita tak advise untuk pakai selalu lah. Steroid tak boleh pakai selalu, nanti kulit dia menipis, ada risiko infection. Tapi biasanya kalau letak tu dia akan tahan 2-3 minggu, dia akan tahan, tak gatal. InsyaAllah tak gatal lah bila kita letak ubat tu. Sesama kena cepat-cepat makan ubat, especially ubat sesama lah. Kalau kita tak ada antibiotik pun, antibiotik kan kita kena jumpa doktor baru boleh dapatkan. Tapi ubat sesama kita boleh ambil dululah. Lepas tu yang akhir sekali tu, elakkan daripada pergi ke tempat-tempat yang bising kan, contohnya macam konsert kan, main alat muzik dalam bilik yang tertutup. Contoh alat muzik tu macam drum, kuat lah bunyi dia, boleh merosakkan telinga kita lah. Headphones terlalu lama dengan bunyi yang kuat, kalau kerja kat tempat bising kena pakailah headphone tu untuk mengurangkan exposure. Itu sajalah. Lepas tu ni antara contoh-contoh bunyi bising yang boleh menyebabkan kurang pendengaran ataupun tinnitus. Hand drill, motorcycle, traktor,
apa lagi tu, gunshot, polis masa training untuk menembak kena pakai sebenarnya. Sebab boleh merosakkan telinga lah. Okey. Okey, tadi soalan yang tadi komplikasi. Betul. Apa komplikasi ni? Komplikasi ni bergantung kepada kondisi tu lah sebenarnya, penyakit tu apa dia kan. Kalau kena dekat koklea tadi, kita ada risiko untuk hilang pendengaran kekal. Sebenarnya lah. Kalau telinga luar ataupun jangkitan telinga tengah tu boleh kurang pendengaran sajalah, tapi mungkin jadi kekal, mungkin jadi tak kekal. Kadang-kadang boleh dirawat dengan pembedahan ataupun ubat-ubatan. Tapi kalau saraf tu memang kita tak boleh nak ubat lah. Jadi doktor, kalau pesakit tu bila dah test dia hilang pendengaran kekal, jadi apa advice selalunya doktor berikan kepada pesakit tersebut? Kalau dia datang peringkat awal, kita akan cuba bagi steroid lah, high dose steroid. Tapi kalau dah lambat, maksudnya dah lebih daripada sebulan baru datang, kita boleh offer hearing aid sajalah. Alat bantu pendengaran. Okey. Jadi doktor, tadi doktor dah terangkan sedikit sebanyak tentang penyakit tinnitus ni. Okey. Saya tertarik bila doktor kata tadi yang bila kita pergi kat tempat kerja, kita harus memakai alat untuk membantu mengurangkan risiko kita terkena jangkit penyakit tinnitus ni kan. Tapi jika mereka datang berjumpa doktor, katakan tapi mereka rasa takut kan, tapi mereka datang juga jumpa doktor. Jadi apa sebenarnya saranan doktor apabila mereka datang tu, diorang nak buat apa lagi? Diorang nak jumpa, selain jumpa ENT, diorang kena jumpa siapa? Okey. Bila kita suspek pesakit tu ada kurang pendengaran, kita kena buat ujian untuk mengesahkan sama ada betul-betul dia kurang dengar atau tidak. Dan kita tak tahu banyak mana dia kurang dengar lah. Level of dia punya hearing tu kan. Sebab hilang pendengaran ni boleh jadi mild, boleh jadi moderate, boleh jadi severe lah. Ataupun terus. Jadi kita akan buat ujian pendengaran. Ujian pendengaran ni dilakukan di dalam bilik kebal bunyi. Ia dilakukan oleh audiologist lah. Di RSC kita ada audiologist. Satu di bangunan yang untuk dewasa ni, satu lagi di bangunan wanita dan kanak-kanak lah. Jadi doktor, selepas doktor katakan kalau doktor diagnose ada hearing loss, and then lepas tu doktor akan merujuk pesakit kepada audiologist. Ya, kalau hilang pendengaran kekal, kena rujuk kepada audiologist lah. Sebab audiologist akan boleh bantu dari segi hearing aid. Hearing aid. Dia boleh buat hearing aid fitting lah. Macam sebab hearing aid ni dia bukan sesuatu yang kita boleh pergi beli dekat kedai dan pakai. Dia kena audiologist, dia adjust ikut kita punya pendengaran lah. Kekuatan bunyi tu ikut tahap pendengaran kita. Custom setiap pesakit. Dan di Avicenna kita bagi pesakit bawa balik rumah. Trial of hearing aid tu boleh bawa balik rumah mungkin sebulan untuk tahu sama ada alat tu betul-betul membantu atau tidak. Kalau saya tak pasti di kedai-kedai alat bantu pendengaran, mungkin dia tak bagi bawa balik lah. Mungkin dia pakai kat kedai tu je. Pakai few minutes dekat kedai, mungkin setengah jam. Dan kalau nak belilah. Tapi insyaAllah di Avicenna kita bagi bawa balik untuk cuba. Betul tak? Okey. Lepas tu baru beli. Okey doktor, tinnitus ni kan doktor, dia selalunya terjadi sebelah sahaja ataupun boleh terjadi kedua-dua belah telinga? Kebiasaannya sebelah. Kebiasaannya sebelah lah. Sebab macam impacted wax tu, kadang-kadang kalau impacted wax tu dua-dua, jadilah dua-dua kan. Tapi biasanya lebih kepada sebelah lah. Lebih kepada sebelah lah. Walaupun kalau mereka terdedah kepada bunyi bising tiap-tiap hari. Tapi kalau yang macam tu mungkin dua-dua lah sebab bunyi bising kan. Tapi kalau macam ketumbuhan tu sebelah. Ataupun yang macam infection tu boleh jadi sebelah, boleh jadi dua-dua. Kalau orang belajar menembak, dia macam ni kan. Dia akan letak macam ni kan. So kadang-kadang telinga ni saja yang kena. Okay. Tapi sometimes kalau telinga sebelah saja doktor, dia orang tend to tak perasan lah yang sebenarnya telinganya sebelah sini
Kalau kurang dengar dia tak perasan, tapi kalau tinnitus dia dengar bunyi tinnitus. Oh, okey. Macam saya ada juga beberapa kali jumpa pelajar perubatan yang dah Okey. nak habis belajar, dia baru sedar yang telinga dia sebelah tak dengar. Mungkin dia tak dengar tu daripada kecil sebenarnya. Tapi sebab dia tak ada tinnitus. Dia tak ada tinnitus, dia tak dengar je. Sebab telinga kan, bila kita dengar macam ni, kita boleh dengar dua-dua kan. Betul. Kalau kita daripada ruang yang besar kan. Aha. Pakai headphone, baru kita tahu kan. Bila kita pakai headphone betul. ataupun earphone, baru kita tahu kita dengar sebelah. Ada jugalah masa Oh. PKP tu yang orang baru sedar dia sebenarnya dengar sebelah je. Okey, Kalau okey. tinnitus, biasanya dia perasan lah sebab ada bunyi. Ada bunyi yang mengganggu kan. Okey doktor, satu soalan daripada pendengar ni, daripada kita punya audience. Okey, adakah mereka yang ada sakit yang faktor risiko yang tinggi seperti darah tinggi, jantung ataupun kencing manis, mereka berisiko untuk mendapatkan penyakit tinnitus ni doktor? Apa komen doktor? Okey, sakit kencing manis ni memang kerap sikit lah dia dapat tinnitus. Kenapa doktor? Sebab saraf kan. Kita tahu pesakit kencing manis dia terdedah kepada injuri saraf. Okey. So saraf contoh yang biasa kita dengar saraf tangan kan, saraf kaki, kebas. Tapi boleh juga saraf mata, saraf telinga, semua tu ada kaitan lah. Dan ubat yang orang sakit jantung ataupun darah tinggi ambil aspirin. Aspirin tu boleh menyebabkan hilang pendengaran. Bila ada hilang pendengaran akan ada tinnitus. Ubat cair darah, aspirin. Oh boleh boleh itu boleh menyebabkan, walaupun tak banyak persentage dia, tapi boleh. Tapi jantung kan lebih penting kan daripada pendengaran, jadi terpaksa bagi juga. Okey, ada satu lagi soalan, saya rasa ni soalan terakhir. Untuk mereka yang sering melakukan aktiviti renang, adakah mereka berisiko juga untuk mendapatkan tinnitus ni doktor Selinda? Okey, masalah berenang ni memang kerap jugalah saya yang datang ke klinik, tapi biasanya yang boleh dirawat. Sebab bila dalam telinga dia ada wax kan, lepas tu dia pergi berenang, wax tu macam sponge, dia absorb air. So dia akan rasa berdesing beberapa hari. Tak selesa dia akan datang lah. So lepas kita cuci telinga tu, keluarkan wax tu, dia akan back to normal. Cuma orang yang kerap sangat berenang, macam berenang dekat laut yang sejuk, kan, swimmers, dia ada masalah swimmers ear. Kadang-kadang dia jadi tulang dalam telinga tu, dia jadi tumbuh. Tulang dalam salur telinga, saya tunjuk gambar lah. Boleh? Saya tak ada gambar swimmers ear, tapi dekat sini lah. Okay. Dalam ni tulang. So tulang ni dia jadi bengkak. Dia jadi besar, bengkak dan tutup. Salur telinga jadi tertutup. Oh, itu sebabkan apa tu? Sebab tu dia bengkak tu? Itu sebab kerap sangat berenang dalam air sejuk. Cold water divers. Itu kita panggil swimmers ear. Yang condition tu kita panggil osteoma. So osteoma tu boleh berlaku dekat dalam salur ni, jadi tertutup. Bila tertutup, bunyi tak boleh masuk ke gegendang lah. Bunyi tak boleh sampai ke gegendang. Dia kena buat operation lah untuk buang ke osteoma. Tapi sejak saya kerja dekat Malaysia, saya tak jumpa lagi. Dekat masa saya kerja dekat hospital lama tu, saya pernah jumpa dan dah buat operation. Okey lah. Kita angkat kulit ni sikit, kulit dekat salur telinga ni kan. Kita angkat, lepas tu kita buang tulang yang lebih tu lah. Lepas tu tutup balik. Okey, menarik osteoma. Ni first time saya dengar. Tapi perkataan swimmers ear tu biasalah terdengar. Cuma tak tahu dia punya secara anatomi tu macam mana. Baru-baru ni saya ada pesakit yang pergi ke Sabah tu, yang underwater walk. Ada tempat baru kan dekat Sabah. Dia tak perlu pandai berenang, dia just pakai macam helmet tu, dia boleh bernafas dalam tu. Lepas tu dia pergi dasar laut. Dia jalan-jalan tu. Yang tu ada bahaya dari segi barotrauma lah. Kan, sebab dekat dalam kan, dalam dasar laut kan pressure dia tinggi. Ada seorang pesakit tu dia dapat barotrauma. Jadi ada pendarahan dekat dalam sini lah. Itu masalah lain pula. Jadi saya rasa masa pun hampir tamat. Jadi last sekali, pesanan dan nasihat doktor kepada mereka yang mengalami masalah tinnitus ni. Silakan doktor.
Kalau tinnitus tu berterusan, kena segera jumpa doktor lah. Sebab saya takut condition yang hilang pendengaran secara kekal tu. Kalau dia lambat, ada kemungkinan besar hilang pendengaran tu jadi selama-lamanya lah. Dan telinga pendengaran ni kan sangat penting untuk kita kan. Okay. Dalam ayat Quran banyak sebut pasal pendengaran dengan penglihatan. Sebab daripada dua panca indera ni kita boleh kenal Tuhan. Jadi telinga ni bukan satu benda yang kita buat main lah. Tinnitus tu kita biar berbulan-bulan tu tak patut. Nasihat saya segeralah jumpa dengan doktor. Okey, terima kasih banyak kepada Dr. Roslinda kerana telah berkongsi dan memberi pesanan yang amat bermakna, berguna buat kita mengenai telinga berdesing ataupun tinnitus dan apa yang perlu kita buat. Boleh saya tambah satu lagi? Boleh, betul? Okay, saya ada satu pesakit. Aha. Dia umur 16 tahun lah. Hmm. Dia tiba-tiba telinga dia berdesing. Tiba-tiba Okay, pusing. selalunya sebab apa tu? Lepas tu ayah dia bawa ke klinik. Doktor kata ada wax. Okay, lepas tu doktor tu bagi ubat titik supaya lembutkan wax lah. Okay. Lepas beberapa minggu tak hilang, dia jumpa saya. Okay, so rupa-rupanya bila saya cuci wax tu, masalah dia tak hilang. Masalah tinnitus dia tu tak hilang. Maksudnya bukan sebab wax. Boleh faham? Jadi masalah... Kalau jumpa pakar, kita akan terus pastikan betul ke sebab wax. So bila kita cuci wax tu, masalah tinnitus masih ada, kita akan test benda lain lah. Mungkin pendengaran. So bila rupa-rupanya adik tu ada masalah hilang pendengaran. Dan dia datang agak lambat. Saya bagi rawatan steroid. Kita cuba bagi jugalah steroid semua, inject dekat telinga dia bagi steroid. Tapi tak banyak improvement lah sebab dah lambat. Jadi masalah pada telinga dalam lah tu? Ya, masalah dia dekat sini, dekat koklia. Virus attack dekat koklia dia dapat labyrinthitis lah. Jadi hilang pendengaran. Okey. Menarik juga. Jadi apa-apa pun jika kita ada masalah tidak dengar ataupun telinga berdesing, rasa kata-kata telinga, cepat-cepatlah datang berjumpa dengan pakar ENT, doktor ya. Ya, sebaiknya. Okey. Okey, terima kasih banyak Dr. Roslinda untuk waktu doktor hari ini. Jadi masa kita pun dah tamat. Okey, terima kasih banyak kepada mereka yang ikut kita di Facebook. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama.